Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua di dalam limpah dan kurnia dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kita sudah berada pada 15 Januari, betul tak? 15 Januari bersamaan dengan 3, dah masuk dah 4 Rajab lah kiranya kan. Dah masuk Maghrib, kita dah masuk dah 4 Rajab. Jadi bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mulia. Bila Allah Taala jadikan bulan ini mulia, Allah Ta'ala jadikan bulan ini mulia sejak dia ciptakan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Allah Ta'ala jadikan bilangan tu waktu dia cipta bumi, hari ataupun bulan mesti 12. Ithna asyara syahra fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari dia menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram. Apa dia yang haram tu? Ingat lagi tak tuan-tuan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang betul-betul tu. Tiganya mutataliyah, yang ni betul-betul. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu stand alone, orang putih sebut, dia duduk seorang-seorang tengah-tengah, iaitu bulan Rajab. Rajab dia adalah bulan haram yang dia berjarak sikit daripada 3 yang betul-betul tu. Apa dia? Minha arba'atun hurum, Allah Ta'ala sebut di antaranya ada 4 bulan yang haram. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi padanya diri-diri kamu. Fihinna, yang pada itu dia kembali balik pada bulan-bulan haram. Dan 4 bulan ni jangan kamu zalimi padanya diri-diri kamu. Jadi apa maksud menzalimi diri-diri kita? Jangan kita berlaku zalim terhadap diri kita. Yang pertamanya, kita tidak melakukan benda-benda yang berdosa pada bulan ini, kerana kita telah menzalimi diri kita. Kita tambah dosa kita, cepat sikit kita masuk neraka. Itu maksud menzalimi diri kita. Kita buat dosa, kita buat maksiat, kita banyak buat benda-benda yang boleh merosakkan akhirat kita. Itu. Jadi bulan ini kesimpulan dia disebabkan firman Allah SWT itu, bulan ini adalah bulan yang jangan, kalau boleh kita jangan lakukan dosa. Dan yang keduanya, apakah maksud menzalimi diri itu? Allah Ta'ala sebut juga di dalam Al-Quran, di dalam surah yang lain, Allah Ta'ala sebut, wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela diri-diri kamu. Jadi apabila Allah Ta'ala kata jangan kamu cela diri-diri kamu, maksud dia apa? Jangan kau cela orang lain, itu maksud dia. Kenapa diri-diri kamu? Kenapa Allah tak kata kenapa Allah tak kata jangan kamu cela orang lain? Allah kata jangan cela diri-diri kamu. Sebab apabila kamu dan dia, orang sahabat kita, saudara kita, kita macam satu jasad, Nabi sebut. Kita macam satu jasad. Jadi bila kita burukkan dia, kita maki dia, maknanya kita maki diri kita sendiri. Itu maksud jangan maki, jangan cela diri kamu. Maknanya jangan cela orang lain. Sebab orang lain tu macam diri kamu, dia adalah satu, kita semua adalah satu. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut jangan kamu menzalimi diri kamu, maknanya jangan kamu juga zalimi orang
lain. Itu maksudnya. Jangan zalimi diri kita dan jangan zalimi orang lain. Kita penai orang ke, kita tipu orang ke dan sebagainya kan. Ini nak dekat nak dekat bulan Ramadan nanti banyaklah sekarang ni lah kan. Maknanya 6 bulan lepas orang dah start nak buat pergi umrah ke apa kan, start lah. Dia agensi ke apa, kita buka tawaran nak pergi, tiba-tiba kita cek tak untung ni, kita cancel kan. Itu kita dah zalimi orang lain, kita cancel kita punya program umrah ke dan sebagainya kan. Yang tu kita telah menzalimi orang lain tuan-tuan. Jadi bulan haram ini tuan-tuan, kalau ikutnya bulan Rejab ni, ada tak fadilat ataupun kelebihan pada bulan Rejab ini? Kalau berdasarkan hadis, betul-betul hadis tuan-tuan yang sabit daripada Nabi, maknanya kita tahu ini hadis ni datang daripada Nabi, tidak ada. Ada tak kelebihan solat pada malam-malam tertentu ataupun berpuasa pada hari-hari tertentu dalam bulan Rejab? Tidak ada. Tidak ada hadis yang sabit daripada Nabi. Semuanya sama ada sangat-sangat lemah atau palsu. Tidak ada kelebihan. Kalau ada kita jumpa orang WhatsApp kita, ini kelebihan berpuasa hari ini ke, tak ada. Ia sama seperti bulan lain, iaitu bila nak puasa Rejab ni, kalau kita nak puasa sunat, kita boleh puasa pada mana-mana hari pada bulan Rejab. Sebab bulan Rejab Allah Ta'ala memang lebihkan, sebab dia bulan haram. Bila bulan haram, buat pahala, buat kebaikan dapat banyak pahala, buat dosa dapat lagi banyak dosa. Dia jadi double. Dia akan gandakan. Dosa kita buat, kita dapat lagi banyak dosa. Jadi tidak ada apa-apa kelebihan yang sabit daripada Nabi. Hatta tuan-tuan, doa pun, doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu pun kalau ikutnya, dia hadis ni tuan-tuan, sumber hadis yang kita ambil daripada Nabi ni, dia ada sekurang-kurangnya 3 level. Satu level pertama, level ni level yang kuat, iaitu macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Itu level pertama. Okey. Level kedua ni macam Sunan Ad-Darimi, Ad-Daruqutni, Ibn Hibban. Ini level-level nombor 2. Dan level nombor 1, 2 ini memang semua orang yang mengaji agama dia akan kenal. Dan ada level ketiga. Dan level ketiga ni lah banyak hadis-hadis palsu banyak kat sini. Banyak hadis palsu, hadis terlalu dhaif. Okey. Di mana datang doa ini? Dia datang pada level yang ketiga ni. Level ketiga ni. Di dalam Abu Nu'aim riwayat daripada di dalam Hilyah daripada Anas bin Malik. Katanya Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ulama mengukur hadis itu dhaif, lemah. Maknanya dia tak datang daripada sumber 1, sumber 2, datang sumber yang ketiga. Jadi boleh tak berdoa tuan-tuan? Doa ni sebab maksud dia okey. Doa tadi, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rejab. Barik lana fi Rejab, berkatilah kami pada bulan Rejab. Jadi itulah juga kita doa dalam amalan kita. Ya Allah berkatilah kerja aku, ya Allah berkatilah hidup aku, ya Allah berkatilah umur aku. Kita doa dalam macam-macam. Jadi salah ke kita doa ya Allah berkatilah Rejab aku? Tak ada masalah, doa lah. Ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi tak ada masalah nak berdoa. Tetapi kalau ada kelebihan, siapa yang membaca ini selepas daripada solat, maka tertutup pintu neraka untuk dia. Jadi tak ada kelebihan itu, tidak ada kan. Dan daripada sumber ketiga ni juga tuan-tuan, macam-macam hadis tentang bulan Rejab kan. Sesiapa yang berpuasa 1 hari di dalam bulan Rejab, Allah Ta'ala menggandakan pahalanya 1000 tahun berpuasa kan. Jadi macam-macam. Yang ni semua tidak benar daripada agama. Dia bukan masalah apa tuan-tuan. Sebab kita kata Nabi cakap, lalu orang dengar, oh Nabi, kita pun nak percaya, sedangkan ia bukan daripada Nabi. Siapa yang puasa 5 hari, Allah Ta'ala tutup pintu neraka untuk dia. Siapa yang 7 hari, siapa berpuasa 15 hari, siapa berpuasa 15 hari, semua dosa dia tukar jadi pahala. Jadi semua benda-benda ini tidak ada tentang bulan Rejab. Jadi bulan Rejab memang adalah bulan yang baik untuk kita beribadah, sebab dia dalam bulan haram.
Dia bulan haram, ibadah kita banyakkan ibadah tuan-tuan. Antara ibadah yang boleh kita start buat, apa dia tuan-tuan? Itu solat selepas solat sunat selepas solat fardu. Benda tu tuan-tuan. Solat sunat selepas solat fardu itu pahalanya ada di dalam hadis. Mungkinlah sebab kita kalau kat rumah sembahyang seorang-seorang, saya pun malas. Tapi bila kita solat jemaah ni, kita macam ada masa sikit, kita boleh solat jadi kita spend masa sikit untuk solat. Sebab solat itu lebih ada fadilatnya daripada kita doa ramai-ramai pun, kan? Daripada kita sanggup tunggu doa, tetapi kita tak solat kadang-kadang selepas solat fardu. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, man salla sintai asyrata rakaah, siapa yang bersolat 12 rakaat selepas daripada solat fardu, 12 rakaat. 12 rakaat ni apa? Para ulama tengok 2 sebelum subuh. Jadi 2 sebelum subuh ni pun susah juga kadang-kadang, kan? Sebab terkejar-kejar bangkit subuh. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Okay, kita kira 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Itu 12. Jadi tak banyak pun. 12 itu kita kejarlah fadilat untuk solat 12 rakaat tu. Lebih utama kita solat. Lepas tu kita mungkin orang yang dah biasa solat lepas fardu ni, dia mungkin boleh start untuk bangkit tahajud pula contoh. Bangkit tahajud. Itu amalan-amalan yang boleh kita buat. Kita baca Quran, kita start baca Quran bulan Rajab, kan? Kalau kita masuk satu Ramadan baru nak baca, tuan-tuan, memang tak khatam. Kita tahu setiap tahun kita buat, kan? Tak khatam. Kita start daripada bulan balik-balik sampai surah Ali Imran, lepas tu dah gayo, kan? Surah Fatihah, surah Baqarah, Ali Imran dah gayo. Kita pun tak sampai baca, kan? Tak sampai habis. Jadi kita start daripada bulan Rajab ni, tuan-tuan, insya-Allah. Juga berpuasa, berpuasa digandakan pahala, sebab dia termasuk di dalam bulan haram. Jadi itu sedikit mukadimah. Dan dalam masa yang sama juga suka untuk saya ingatkan, hari ini adalah hari yang ke-101 tragedi yang berlaku di Filastin. Dah 100 hari dah, tuan-tuan. Apa yang berlaku di Filastin, yang mana angka kematian sudah 24,000 orang yang dibunuh, disembelih oleh Israel. Orang Islam yang disembelih oleh Israel, ramailah. Yang cedera pun dekat 60,000. 24,000 mati, 60,000 cedera. Jadi ramailah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka dan memenangkan mereka. Jadi Hamas ni dia tengah pegang dia punya tawanan tu. Dia bukan tak nak lepas, kan? Dia nak apa, tuan-tuan? Dia nak rundingan, maksudnya terus damai. Kalau macam Israel sekarang ni, dia nak damai 3 hari, lepaskan 20 orang. Hamas tak nak yang tu. Yang kita tak nak yang tu. Kita nak damai terus, no serang-serang lagi, bagi aku tanah, dia panggil two state solution, kan? Two state. Bagi kita tanah, you perintah negara you jangan kacau negara lain. Itu yang orang Islam nak, two state solution. Tapi tak tahulah, benda itu hampir mustahil sahaja. Kita tengok apa, tindakan-tindakan Israel yang makin melampau, iaitu dia bukan sekadar bunuh orang di Gaza, kan? Gaza tu jadi tajuk berita. Di samping itu dia ambil lagi tanah di tebing barat, tanah Gaza di bawah tebing barat yang tak serang dia ni pun dia curi, ambil tanah halau orang, ambil tanah. Hari ni pelarian-pelarian dia, orang yang berdarah Yahudi ni yang datang, dia orang ni duduk di negara Ukraine, di Rusia, di India ni, tengah balik sekarang ni, tengah balik ke Palestin, ataupun dia masuk negara Israel ni. Sebab dia orang ni orang miskin datang. Jadi apabila dia masuk Israel hari ni, dia punya menteri dalam negeri ni, Ben Gvir, apa nama dia tu, kan? Ben Gvir tu, Ben Gvir, dia punya menteri dalam negeri. Ben Gvir ni bagi senjata dekat puak-puak ni, pergi ambil tanah orang Islam ni. Pergi ambil, dia orang ni ada senjata, dia panggil settlers, dia bagi senjata untuk tembak ke ambil tanah dia orang ni. Kau boleh duduk dekat Israel ni. Jadi dia orang tengah mencuri tanah. Dalam masa yang sama juga dia pergi bunuh, dia maksud dia boleh tembak Lubnan, apa ni,
pemimpin-pemimpin Hamas, pemimpin Hizbullah, dia dah bunuh di Lebanon. Apa lagi yang dia buat? Hari ni Amerika pula kan serang Houthi di Yaman. Amerika nampak dia orang ni dah, kita nampak peperangan ini macam tak boleh nak stop dalam masa yang dekat. Dia dah meleret. Jadi kita doa Allah SWT, mudah-mudahan Allah Taala memenangkan mereka. Memenangkan mereka maknanya mereka akan dapat kedamaian selepas ni. Tak ada lagi tiba-tiba Ramadan. Kita tahu Israel ni bila Ramadan dia tembak kan, dia bom kan. Ni nak dekat Ramadan, so dia tembak lagi. Okay, tuan-tuan, rahmati Allah SWT sekalian. Jadi kita patah balik kitab kita ni, tak habis-habis lah tuan-tuan. Mukadimah dia panjang sangat. So saya jumpa tuan-tuan ni jarang-jarang, sebulan sekali. Jadi tak apalah, kita buraklah apa-apa yang ada isu kan. Di samping itu jangan kita ni sibuk dengan isu-isu sahaja kan. Kita juga kena sibukkan diri kita dengan ilmu. Ilmu tu apa? Macam mana nak salat dengan betul. Macam itu ilmu kan. Macam mana nak berpuasa kan, apa yang patut aku buat, itu adalah ilmu. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Isu satu hal, ilmu satu hal. Baik, jadi tajuk kita yang terakhir tuan-tuan yang kita mengaji ni tuan-tuan, bulan lepas, iaitu larangan daripada membaca doa Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan aku. Larangan untuk kita baca doa. Kalau kita baca doa tu, ya Allah, kita sebut ya Allah, ampunkan aku jika engkau mahu. Larangan sebab apa? Adalah sebab-sebab yang telah kita sebut kan. Nabi SAW sebut fa innallaha la mukrihalah. Allah ni tak ada siapa yang boleh paksa dia kan. Bila kita cakap bagilah kawan kita kan, pinjam nak 1,000 lah, kalau boleh lah, pinjam nak 1,000 kalau boleh kan. Macam kawan tu terpaksa kan. Allah tak ada siapa yang boleh paksa kan. Kalau Allah nak bagi, dia bagi kan. Jadi tak payah sebut in syi'ta jika kau mau, jika boleh ke, ya Allah jika boleh lah kan. Jangan kita sebut yang tu telah kita syarahkan panjang lebar hari tu. Baik, hari ni kita nak masuk tajuk yang baru, iaitu babun nahyi ayyuqal, bab larangan seseorang mengatakan abdi wa amati, hamba aku, hamba lelaki aku, dan juga amati, hamba perempuan aku. Okey, hamba ni dah tak ada lah tuan-tuan Jadi ada larangan. Kita panggil hamba kita dengan perkataan abdi. Okey, kita tengok dulu hadis dia daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulai wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Janganlah seseorang kamu menyebut bagilah makan kepada tuan engkau. Isu dia pada perkataan rabbak, rabb. Okey, yang pertama dia ada dua benda lah. Satu, hamba dah tak ada dah. Hamba dah tak ada. Jadi kalau zaman dulu ada hamba, maknanya ada tuan dia. Ada hamba, ada tuan dia. Baik. Tuan ni tuan dalam bahasa Arab kita boleh sebut sebagai rabb, tuan. Maknanya orang yang memiliki kita. Kalau kita hamba, kita ada tuan, tuan itu kita panggil rabb. Macam kita sebut dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb tu tuan. Tapi dalam bahasa Melayu bila kita jumpa je perkataan rabb tu, kita tak terjemah tuan, sebab kita terjemah Tuhan. Tuhan kan. Tapi asalnya bukan Tuhan. Rabb itu bukan Tuhan, dia tuan dulu. Orang yang memiliki kita, yang menguruskan kita, yang bagi kita makan, itu adalah tuan, Rabb. Nabi pesan kepada seseorang, Nabi pesan kepada kita contohnya kita ni adalah tuan-tuan. Kita dalam lepak-lepak, kita duduk satu majlis, ini tuan, ini tuan, ini tuan. Keliling ni mungkin ada hamba-hamba kita kan. Tiba-tiba kita panggil seorang hamba tu, at'im rabbak, bagi makan kepada Rabb kau ni. Nabi tak kasih. Jangan guna perkataan Rabb. Sebab Rabb juga nama yang dikongsi untuk
Allah. Rabb, Tuhan kita Rabb kita sebut. Jadi ini larangan menggunakan perkataan Rabb. Tapi dia tak berapa relevan dengan bahasa Melayu. Tapi tak apalah, kita belajar je lah tuan-tuan kan. Tak relevan lah sebab perkataan ni dah tak ada, hamba dah tak ada kan. Lepas tu kita pula tak sebut perkataan Arab kan, Rabb ke kita tak sebut. Ataupun Nabi kata waddi' rabbak, bersihkan Tuhan engkau ini, bagi dia berwuduk. Nabi kata jangan sebut yang tu, sebutlah, gantilah perkataan Rabb itu Sayyidi. Sayyid juga merujuk kepada tuan. Tetapi Sayyid ni dia kuranglah sikit kan, kuranglah sikit dia punya Sayyid, tuan yang kita sebut kepada Nabi Muhammad kan, Sayyidina Muhammad, tuan kan. Yang tu gantikan perkataan Sayyid ataupun wa maulai. Maulai maksudnya maula, tuan juga. Dan juga larangan Nabi kata wala yaqul ahadukum abdi, dan jangan seseorang kamu mengatakan hamba aku, wa amati, hamba lelaki aku dan juga hamba perempuan aku. Jangan tukar. Nabi kata tukarlah perkataan fatai. Fataya orang muda, budak muda mai sini kan. Jangan panggil macam hamba, macam kau besar sangat kan, macam kau ni memiliki kerajaan yang agung sangat, hamba aku. Jadi tukar kepada orang muda, pemuda, pemudi mai sini kan. Okey, wa gulami, budak mai sini, macam tu baik. Okey, adakah larangan ini untuk yang pertama sekali kita nak pergi kepada perkataan abd, hamba Adakah memang tak boleh sebut langsung abd ni kepada orang? Yang pertamanya kata ulama boleh, tapi kita kena sandarkan kepada nama dia. Contohnya dia adalah hamba kepada Ahmad, kita sebut Abdu Ahmad, hamba si Ahmad. Jadi boleh. Kita jangan cakap hamba aku, jangan. Hamba si Ahmad, yang tu okey. Yang keduanya, kalau kita nak pakai juga hamba aku boleh, tetapi kita bukan dalam nada memanggil. Meh sini hamba aku, jangan. Kata Nabi. Yang dibolehkan ulama berdasarkan hadis ni, ulama boleh faham kalau dia ceritakan, kalau hamba tadi ceritakan aku tadi bagi makan bagi makan kepada hamba aku kan, cerita kat orang tak apa, tapi kalau panggil hamba aku, no. Nabi kata no. Wasani ayakuna bi siqatin nida fa yaqul as-sayyid ya abdi. Yang kedua tak boleh, jangan panggil direct macam tu. Okey, itu isu kepada abd, hamba. Isu kepada tuan pula, Rabb tadi. Okey. Kenapa larangan Nabi SAW tak bagi makan kepada tuan kau ni, Rabb kau ni? Yang pertamanya, Rabb tadi kita sebut, ia berkongsi, tuan tadi tu dia berkongsi, manusia pakai perkataan Rabb, Rabb. Tuhan juga pakai perkataan Rabb. Bila kita kata bagi makan Tuhan kau, bagi makan tuan kau ni kan, Rabb, bagi makan Rabb kau ni, maksud dia macam seolah-olah dia umum sangat. Bagi makan Rabb kau ni, macam seolah-olah kita kata bagi makan kepada Rabb kau kan. Tuhan makan ke? Tuhan tak makan. La yut'im, yut'imu wala yut'am. Tuhan itu bagi kita makan, dia tak perlu makan. Jadi dia boleh menyebabkan ayat tu macam salah. Jangan sebut macam tu. Dari segi makna pula, macam kita ni besar sangat. Ayyash'uru al-abdu awil amatu bidzil. Kata ulama, seolah-olah macam bila kita panggil tuan Rabb aku macam hina sangat hamba tu. Jadi yang tu juga larangan. Okay, banyak lagi dia punya idhafah. Okey, jadi kesimpulan dia tuan-tuan, tajuk ni mungkin tak berapa sangat. Kesimpulan dia, jangan kita megah sangat. Memang tak ada kaitan sangat dengan bahasa Melayu, tapi kalau kita orang Arab, kita perasan tajuk ni sebab kita pakai perkataan tu. Tapi kalau kita orang Melayu, mungkin kesimpulan yang boleh kita buat adalah jangan kita besar sangat depan orang. Macam kita ni pemilik, macam kita Tuhan lah, macam itulah bahasa dia tuan-tuan. Kita jangan besar sangat. Aku ni yang bagi kau makan, yang tu jangan sebut. Allah yang bagi dia makan, rezeki dia. Okey tuan-tuan. Okey, saya ingat kita skip lah tajuk ni tuan-tuan. Kita masuk kepada tajuk yang baru. Berapa Isyak? 8.30 kan? 8.35.
Baik, kita masuk kepada tajuk yang baru, babun nahyi an qauli law wa munafatuhu lil imani bil qadar. Bab larangan daripada menyebut kalau. Kalau. Jadi okey. Yang tadi jangan panggil orang besar sangat. Yang ni tajuk jangan kita sebut kalau. Wa munafatuhu lil imani bil qadar. Yang mana kalau yang kita sebut itu dia macam menafikan beriman dengan takdir. Menafikan iman kita terhadap takdir. Okey, boleh faham? Tak apa, nanti contoh kita datanglah. Okey, dia datangkan firman Allah Subhanahu wa taala, penulis datangkan firman Allah, qala Allah taala yaquluna law kana lana minal amr yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, kalaulah kita ini ada bahagian daripada kemenangan, nescaya kami ini tidak akan dibunuh di sini. Okey, siapa yang cakap ni tuan-tuan? Yang bercakap ni adalah orang-orang munafik di dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Perang Uhud orang Islam menang ke? Nabi menang ke kalah? Perang Uhud. Adik-adik ke? Perang Uhud menang ke kalah adik-adik? Menang ke? Nabi menang ke Nabi kalah? Tak perasan main Mobile Legend. Nabi SAW kalah. Kalah. Dia asalnya Nabi SAW bergerak bila dengar orang Quraisy datang daripada Mekah, kan, dengan ramai bala tentera. Nabi keluar daripada, dia ada dua pilihan masa tu. Kita nak bertahan di Madinah ke, kita nak jumpa tengah-tengah. Kita dah tahu dah dia dah berarak kan, datang daripada Mekah dia bawah kan, dia datang ke atas Madinah. Jadi kita nak tunggu di Madinah, bertahan dalam kubu Madinah ke kita nak keluar. Ada dua pendapat. Ramai juga yang cadang untuk kita stay je lah dekat Madinah ni, tak payah keluar lah. Tapi Nabi macam nak keluar. Lalu Nabi suruh keluarlah, kita keluar. Akhirnya mereka bertemu di mana? Bukit Uhud lah. Sebab tu nama dia perang Uhud, sebab dia berperang di lereng-lereng Bukit Uhud tu. Baik. Jadi apabila Nabi keluar tu, asalnya tentera orang Islam ada 1,000. 1,000. Apabila keluar 1,000 tu, tengah jalan kepala munafik di Madinah, siapa dia? Abdullah, nama Abdullah bin Ubay bin Salul nama dia. Nama ni kena ingat, nama ni kepala munafik di Madinah. Sebab apa dia ni kepala munafik? Sebab asalnya kalau Nabi tak hijrah ke Madinah, dialah presiden Madinah. Kalau Nabi tak hijrah, dialah presiden. Tapi bila Nabi berhijrah, sokongan orang Madinah semua pergi dekat Nabi. Habislah dia kan. Nabi kan, takkanlah Nabi jadi timbalan Perdana Menteri pula. Mestilah Nabi jadi Perdana Menteri kan. Jadi dia pun macam kehilangan kuasa. Jadi dia macam tak puas hati lah. Jadi dia berpura-pura macam mengampu Nabi. Sehingga kan apabila di dalam solat tu, Nabi bercakap, Nabi dalam masjid, Nabi nak bercakap, dia pula orang yang beriman, bila Nabi bercakap, kita dengar tak? Nabi bercakap kan, confirm kita dengar. Tapi konon-konon Abdullah bin Ubay bin Salul ni pun dengar Nabi nak cakap, dia macam tolong Nabi kan, nak macam dia nak jadi orang kanan lah kan. Dengar. Orang beriman tak perlu kan. Nabi khutbah semua diam. Tak ada orang yang main handset pun tak ada. Memanglah tak ada handset zaman tu kan. Okey. Jadi di tengah jalan apabila Nabi keluar ke Gunung Uhud tu, Nabi keluar ke Gunung Uhud tu, Abdullah bin Ubay bin Salul dia tarik diri tengah-tengah jalan. Tarik diri. Aku tak puas hati dengan keputusan Nabi Muhammad ni. Patut tadi kita stay je dekat Madinah kan. Dia konon-konon bagi alasan patut kita stay. Jadi aku tak setuju, aku balik. Sebenarnya dia bukan tak setuju kan. Kalau dia tak setuju daripada awal, kenapa dia keluar kan? Maknanya dia saja seolah-olah nak menghilangkan semangat orang Islam saja kan, nak bagi orang sebab tu ada larangan dalam Islam ni berpaling daripada medan perang. Dosa dia termasuk dosa besar. Kita musuh depan nak perang, lepas tu tak jadi, aku balik yang tu dosa
Dosa besar sebab kita lari daripada medan perang. Sebab apa dosa antara dosa besar? Sebab dia boleh menyebabkan kawan-kawan kita ni pun nak lari sama, betul? Kita lari kan. Yang tu yang nak dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay lah orang sebut. Jadi dia saja nak menyebabkan orang jadi dia tarik 300. Tinggallah berapa ribu tadi? Daripada 1000 tinggal tolak dia tinggal 700. Jadi dengan 700 itulah Rasulullah berperang dengan orang Quraisy 3,000. 700 lawan 3,000. Bukan 1000. Kalau kita baca sirah kita kata 1000 lawan 3,000. Bukan 1000 pun, 700 je. 300 dah tarik diri tengah jalan. 700 tu. Baik. Jadi apabila berperang asalnya menang kan, perang Uhud asalnya Nabi menang sebab strategi betul. Ada orang di atas gunung Uhud. Jadi apabila Allah nampak macam menang, yang atas turun, lalu Khalid bin Walid masa tu belum Islam, dia counter balik daripada atas, lalu kalahlah orang Islam. Okey, waktu ni orang masa menang tu orang munafik yang ada dalam tentera Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul dia tarik sebahagian lagi masih ada di dalam tentera Nabi. Sebahagian lagi masih ada dalam 700 tu, ada lagi orang munafik. Dan menang perang menang. Dia orang dah seronok dah. Tiba-tiba kalah, kena counter dengan Khalid bin Walid. Lalu bila dah start mati, dalam 70 orang mati, berkatalah orang-orang munafik yang ada dalam tentera Nabi, dia kata, kita ni ada tak bahagian untuk menang kan? Dia jadi macam tak puas hati dengan keputusan ni. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalau betul Allah Taala janji kita menang, kita takkan mati dekat sini. Ma qutilna hahuna, kita takkan dibunuh di sini. Jadi itu antara kata-kata orang munafik. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang berada, yang dah pusing tadi daripada awal, yang dah pusing awal-awal tadi, bila dengar berita ni, orang Madinah, orang yang perang Uhud tadi balik, balik ke Madinah, lalu adalah di kalangan tu orang-orang dia yang mati. Dia kata apa? Dia kata alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu. Dan berkatalah, dan mereka itu berkata kepada kawan-kawan dia orang, dan yang duduk tadi, kalaulah mereka tadi, kalaulah dia orang ni tadi tak ikut perang dengan Nabi, duduk balik sekali dengan kita, ma qutilu, nescaya mereka itu tidak dibunuh. Kalau dia orang balik sekali tadi, taklah. Isu dia kita bincang ni tuan-tuan, apa dia? Kalaulah dia orang ni tadi tak pergi perang dengan Nabi, nescaya mereka itu tidak dibunuh. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran benda ni, apa yang dia orang cakap. Allah Ta'ala balas balik kenyataan tu. Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad, jawab puak-puak ni, lau kuntum fi buyutikum, kalau kamu tadi tak pergi perang, ada di rumah kamu pun, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, nescaya kematian itu tetap akan datang pada katil-katil tempat baring kamu. Kalau kamu tak mati kat situ, kamu tetap mati akan datang. Okey, jadi itu antara balas kepada Allah SWT. Jadi itu antara dalil yang dibawa datang oleh penulis untuk larang kita daripada kata kalau tadilah, kalau kita dah hanya kalau tadi tak keluar pun tak apa kan, contoh kan kita ditimpa musibah, nasallallahu al-afiyah, moga-moga Allah Taala pelihara kita, tetapi kita menyesal kan, yang tu termasuk larangan tuan-tuan. Okey, ada hadis, panjang ni tak sampai habis ni. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis daripada Abu Hurairah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih Allah Taala lebih suka dan lebih Allah Taala sayang daripada mukmin yang lemah. Okey. Maksud dia apa dia? Maksud dia adalah mukmin yang kuat agamanya. Bukan kat sini maksudnya mukmin yang badan dia tough ke, yang boleh bumping 100 ke, bukan maksud hadis tu. Hadis maksud dia mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Maknanya amalan dia lagi banyak, zikir dia lagi banyak, rajin dia ke surau, ke masjid. Yang tu lebih Allah Taala suka daripada mukmin yang dhaif, yang tak buat apa-apa, yang lemah. Tapi Nabi sebut wa fi kullin khair, dan dalam semua keadaan jadi orang mukmin itu dah cukup
baguslah. Daripada dia yang rajin bekerja tapi kafir, tak lebih baik. Jadi mukmin itu lebih baik. Okey. Nabi SAW sebut lagi, ihris ala ma yanfa'uka. Fokus buat benda yang boleh datangkan manfaat kepada engkau. Maknanya kalau kita ni ada satu amalan kita, contohnya lepas maghrib, kita memang baca Quran sehelai dua helai. Nabi kata fokus benda tu. Ihris ala ma yanfa'uka. Fokus benda yang boleh datangkan manfaat kepada engkau. Iaitu manfaat akhirat lah, manfaat kamu. Jaga amalan tu, Nabi kata. Wasta'in billah, minta Allah tolong. Wala ta'jazan, jangan kau rasa lemah. Tiba-tiba rasa tak nak lah kan. Lemah lah, tak payah buat lah. Kita rasa down kan. Nabi tak kasih. Okey. Wa in asabaka syai', dan jika ditimpa kepada engkau sesuatu, fala taqul, jangan engkau sebut lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau ada sesuatu yang menimpa engkau, jangan engkau kata kalaulah tadi aku buat yang ni dan macam ni. Lakana hadza lakana hakaza wa lakana kaza wa kaza. Kalau tadi aku buat macam ni, saya jadi macam ni kan. Nabi larang kita cakap kalaulah tadi aku buat ni, kalaulah tadi no. Dah berlaku, Nabi kata musibah berlaku kau, menimpa kau, Nabi ajar kita untuk sebut qadarullah ataupun qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ada dua lafaz. Satu qadarullah, qadaru, qadaru Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, dan apa yang dia mahu dia buat. Itu bila musibah berlaku, sebut ni dulu. Jangan kata kalaulah tadi kan. Jangan. Okay, larangan kita tengah belajar tajuk larangan ni, rasa tak sempat ni tuan-tuan. Kalau masuk ni berapa panjang. Okey. Satu qadarullah, satu qaddarallah. Allah telah takdirkan, sama. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna law, sesungguhnya kalau itu tadi taftah amal syaitan. Sesungguhnya kalau tadi membuka kerja syaitan. Apabila kita start fikir tadi kan, kalaulah syaitan start bisik was-was dia. Was-was ni maknanya kau patutnya macam ni. Dia akan membuatkan kita rasa serabut kan, kita dah salahkan takdir, kita tak puas hati dengan takdir, lama-lama kita tolak takdir, akhirnya kita tak masuk, kita keluar daripada Islam. Itu je syaitan. Apa kerja syaitan tuan-tuan? Kerja nombor satu syaitan bukan nak suruh kita buat dosa dah kan. Dengan dosa tu tadi bawa kita kepada kufur, itu je. Bila kufur, ada chance tak orang tu nak masuk syurga? Ada chance tak? Kalau dia kafir, ada chance tak masuk syurga? Tak ada. Masuk syurga, kita akan masuk syurga walaupun dengan sebesar zarah daripada iman. Beriman, percaya Allah Ta'ala, tapi tak pernah syirikkan Tuhan, yang tu boleh masuk syurga. Tapi kalau start you syirikkan Tuhan, you tak ada chance nak masuk. Jadi syaitan memang nak bawa kita masuk dalam neraka, dan jalan paling senang adalah syirikkan kita, itu saja. Sebab tu macam-macam ajaran yang kita tengok, ajaran sesat ni datang daripada siapa tuan-tuan? Ajaran sesat akhirnya anggap Allah tu nombor dua, Muhammad pula nombor satu kan. Contohnya ada ajaran tu, Muhammad yang nombor satu. Syirik tak ada? Syirik kan? Siapa yang ajar benda ni? Yang ajar tu manusia lah, tapi yang mengilhamkan kepada manusia tu siapa? Syaitan. Sama syaitan. Siapa yang mula-mula ilhamkan buat berhala? Syaitan. Kita nak tengok mana Tuhan, kita sembah Tuhan, mana Tuhan, kita buat bentuk sembah benda kan. Yang tu membuka, itu maksud Nabi fa inna law, sesungguhnya kalau tadi membuka amalan ataupun kerja syaitan. Jadi saya ingat habis itu dulu kot tuan-tuan. Kita tak masuk syarah lagi. Kalau kita masuk syarah tambah lagi setengah jam lama lah. Ada soalan tuan-tuan berkenaan dengan tajuk kita ini? Kita terpaksa berhenti dekat kalau ni dulu, nanti kita ulang sikit, kita sambung. Dalam bulan Rejab Rasulullah pernah berpuasa berapa lama Ustaz? Okey, di dalam bulan Rejab yang kalau ikut hadis tuan-tuan, bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain daripada bulan Ramadan adalah bulan Syaban. Sahabat riwayatkan bahawa Nabi banyak berpuasa pada bulan
Sya'ban. Sya'ban. Tetapi bulan Rajab Nabi berpuasa. Wallahu ta'ala alam, tak tahulah maknanya banyak mana, tapi maknanya Nabi memang berpuasa banyak jugalah, sebab ini adalah termasuk dalam bulan haram, seperti mana bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah sama, dan juga bulan Muharram. Itu kita pasti amalan Nabi memang dia banyak berpuasa. Banyaklah Nabi ni berpuasa banyaklah tuan-tuan. Sebulan kadang-kadang tu sahabat tengok tak ada langsung asap yang naik. Dulu rumah orang dulu ada corong asap kan, asap masak dalam rumah, asap tu keluar daripada corong tu sebulan. Jadi maksudnya Nabi ni kalau makan pun makan macam tu je lah, tamar kan. Kita hari ni daripada sini start enjin pergi Johor nak makan. Kita nak makan kan, kita punya nak makan tu dahsyat kan. Tapi bulan Rajab adalah bulan untuk kita gandakan amalan. Jadi pastilah Nabi SAW banyak berpuasa. Tetapi hadis-hadis yang nak kata Nabi berpuasa sekian-sekian ni tak ada dalam bulan Rajab. Tapi yang pastinya banyaklah. Tapi tidaklah sebanyak bulan Sya'ban. Dan kenapa bulan Sya'ban tu banyak? Alasan Nabi kenapa sahabat kata kenapa bulan Sya'ban ni yang paling banyak kan banding dengan bulan-bulan lain ni? Nabi kata bulan yang manusia lupakannya. Maknanya bulan Sya'ban ni orang tak perasan. Dulu masyarakat Arab Rajab memang ambil berat, Rajab bulan-bulan haram ni memang ambil berat, tetapi tertinggal bulan Sya'ban ni orang tak perasan. Jadi orang kurang beramal pada bulan Sya'ban. Nabi kata aku berpuasa kerana manusia banyak lupa, dan apabila kita lupa, kelebihan apabila kita beramal waktu orang lupa, pahalanya pun berganda. Seperti mana kita bangkit tengah malam, orang lain semua tidur, kita bangkit, pahalanya banyak lah. Banyak. Sebab orang tengah lalai kan. Yang tu waktu macam tu juga, waktu dan juga bulan tu. Bulan waktu orang tak ingat nak puasa, tak ingat apa. Sya'ban ni kita kena siap baju raya, cat rumah semua, orang nak pergi nak raya kan. Yang waktu tu kita puasa, itu pahala digandakan. Jadi cadangan Ustaz, kita pasal syirik Ustaz. Syirik ni ialah kadang-kadang perbuatan yang tak sengaja, ataupun dia tak perasan. Ustaz cakap kalau syirik ni Allah tak ampunkan. Jadi tak ada jalan untuk berbalik kan? Tak ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka duna Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa, dan dia tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya. Tidak akan mengampunkan orang yang mensyirikkannya. Tapi kalau dia bertaubat sebelum dia mati, Allah Ta'ala terimalah balik kan. Target syaitan tu syirikkan kita, syirikkan lagi, syirik, taubat, syirik, mati. Yang tu dia nak, yang dia nak buat, dia buat kita syirik dan kita mati dalam kesyirikan tu. Macam kita Islam kan kadang-kadang kita cakap sesuatu syirik kan. Kita tidak dihukum lah. Maksudnya apabila kita berkata benda yang kita tak perasan, kita terlepas cakap, sabaqul lisan kan, kita tak perasan, kita tidak dihukum. Tetapi apabila kita mendalami satu ilmu, itu yang masalah tu, kita makin percaya, syirik kita, yang tu yang kita minta jauh. Kita tak dihukum benda yang kita tak perasan. Itu antara doa yang kita baca dalam tahlil kan. Kita tahlil kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan, jangan engkau ambil tindakan atas kami kalau kami terlupa kan, ataupun kami tersilap. Yang tu tak dihukum. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya azan.